Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4. Semoga anak-anak semua, anak-anak yang mulia semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan bersedia untuk pelajaran RBT kita pada hari ini. Baiklah, seperti biasa untuk kelas RBT kita pada hari ini, kita akan merujuk kepada buku teks RBT tahun 4, Sekolah Rendah Semakan 2017, seperti yang tertera di belakang saya ni yang dapat ke agama. Buka buku teks dan kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Kamu terus ke muka surat 44. Kalau minggu lepas kita belajar tentang teknologi. Kita dah belajar tentang teknologi dan dapat kita saksikan berkaitan dengan teknologi, teknologi pembuatan konvensional dan juga moden. Kita ulang sikit. Kepada mereka yang belum lagi menyiapkan tugasan Google Form yang saya beri itu, dapatlah disiapkan ya. Bagaimana dulu cara konvensional, cara orang dulu-dulu dan cara moden sekarang dah guna elektrik ya. Ini kita ulang sikitlah ya. Bagaimana dulu lesung batu, mak kamu tumbuk sambal ataupun apa-apa untuk dihancurkan, dikisarkan, sekarang kita guna blender. Tapi sekarang ada lagi masih ada penumbuk sambal. Okey, baik, itu yang minggu lepas berkaitan dengan teknologi peralatan ya, secara konvensional dan juga moden. Saya harap kamu semua dah pun faham dan mengetahui perbezaan ya, dan saya pun dah minta kamu senaraikan. Alhamdulillah kepada yang jawab. Okey, kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran kita ini ialah kita nak menjana idea ataupun membuat lakaran. Kita untuk sesuatu projek kita perlu ada lakaran. Lakaran maksudnya kita seperti kita nak membina bangunan, seorang arkitek, satu syarikat yang nak membangunkan sebuah bangunan ataupun kita nak buat rumah ke ataupun kita nak buat apa-apa pun, perlu ada plan, perlu ada lakaran. Contoh kalau kita tengok arkitek, dia ada lukisan, dia kena lukis geometri dia kena lukis dulu apa benda yang kita nak buat tu. Barulah kita nak terjemahkan. Jadi dalam proses pembuatan tu kita perlu belajar dulu. Kita perlu membentuk lakaran. Jadi apa-apa saja projek yang kita nak buat perlu ada lakaran. Ya. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, kita akan membuat lakaran. Tak mudah pun. Kalau contoh dalam buku teks ni kita tengok balik, Runai dan kawan-kawannya ingin menyertai satu pertandingan anjuran kelab RBT di sekolahnya. Yang pertama ialah menjanakan idea. Sebelum kita nak buat lakaran, kita kena fikir dulu idea apa yang kita nak buat. Contohnya Unai ni dia ada sekolah dia buat penghasilan produk. Dia bebas menggunakan teknologi peralatan secara konvensional ataupun moden. Penyertaan 2 orang 1 kumpulan ni contoh pertandingan. Kita boleh menghasilkan ukiran nama menggunakan pen 3D. Dia orang tengah menjana idea. Manakala Unai pula kata dengan mesin jahit tangan kita boleh hasilkan bantal mini pelbagai bentuk yang kita dah belajar sebelum ni kan. Kita boleh buat jahitan. Ni tahun 4 belum lagi. Okay, tak apa. Kita boleh menghasilkan kapal terbang mini menggunakan pen 3D. Bekas pensel juga boleh dihasilkan dengan mesin jahit tangan. So jadi mereka sedang menjana idea. Pertama sekali, nanti kalau kita dapat balik ke sekolah, saya akan bentuk dalam kumpulan, bincang. Menjana idea ni bincang lah. Dalam kumpulan produk apa yang kita nak buat. Oleh kerana kita sekarang ni kekangan secara maya, macam ni lah kita akan belajar. Okey, baik. Setelah berbincang, maka mereka perlu membuat lakaran bentuk. Okey. Tengok muka surat berikutnya. Ini contoh lakaran bentuk kapal terbang mini. Mereka memilih 2, iaitu nak buat kapal terbang mini ataupun bekas pensel. Ini contoh lah. Jadi contoh lakaran 1. Contohnya lukis dulu. Lukis cantik-cantik. Lakaran. Kemudian kita buat roda. Kemudian lakaran 2. Lakaran 2 dia lebih detail lagi. Maksudnya untuk lakaran yang kedua,
lebih detail lagi. Ada sayap berlapis, nampak ada buat tu. Okey, kemudian pilih satu, buat lakaran yang terbaik. Ini contoh lakaran terbaik sekali dengan ukuran. Sayap ada berapa cm, 8 cm, antara kepala dia di depan ni 6 cm, badan dia, kemudian 6 cm di belakang ekor dia, kemudian panjang kapal terbang tersebut ialah 15 cm. Jadi yang inilah yang terbaik lakaran yang telah pun siap. Maksudnya kita akan buat tu. Tu sebelum lagi lakaran berwarna. So ni lakaran ni dia belum lagi menunjukkan yang ni lah, yang lengkap lah. Nanti bila color apa semua tu, lepas tu baru kita akan buat macam tu. Jadi bila nak buat tu, ni antara adalah lakaran yang terbaik. Okey, pilih. Ya, mereka pilih lakaran yang terbaik. Sama juga dengan kotak pensil ataupun bekas pensil. Buat dulu lakaran yang pertama secara kasar dulu. Okey, nak buat besar mana? 10 cm panjang ni, lebar dia 15 cm. Kemudian fabrik corak batik. Kemudian tulislah apa dia, fabrik ni apa dia. Kain batik yang lama ke, nak potong-potong. Kemudian beli zip. Zip berapa cm. Kemudian lakaran yang kedua, buat lagi, bagi detail lagi. Fabrik tak nak batik, jin, tukar ambil jin lah. Dia kata ambil kain jin, ambil seluar jin yang lama-lama tu boleh potong. Kemudian both zip sebelah sini. Yang atas tu zip yang atas ni, tapi kalau jin ni dia zip tepi. Contohnya macam tu. Jadi dia pilih lakaran yang kedua. Okey ya, yang tadi ni lakaran sama juga, sayap bebas. Okey. So sehingga ke lakaran yang terbaik, mereka pilih yang terbaik, iaitu pakai zip fabrik corak batik ya. Kemudian kain batik, dia tak pilih jin, ambil yang batik. Kemudian tapi zip di sebelah sisi ukuran. Jadilah dapatlah ya lakaran yang terbaik. Cikgu ada satu contoh anak cikgu buat RBT juga. Cikgu nak kongsi dengan kamu. Dia pun baru siap, tapi dia yang untuk tingkatan 3 punya lah. Mana? Semalam dia telah dah siapkan dan masukkan. Ni contoh. Okey, ni asal dia ni. Ni lakaran yang ni pun contoh RBT untuk membina lakaran lah. Dia pun buat macam ni. Nampak? Dia buat dulu lakaran satu. Ni peringkat sekolah menengah lah nanti. Lebih kurang macam ni. Kena lukis dulu. Kemudian dah lukis. Kemudian dia nak buat lampu tidur. Kemudian dia buat tapak sokongan. Dia ada pasu plastik semua dia pun buat. Okey, ni lepas tu dia ambilkan pasu ni. Kemudian ni antara lakaran yang dipilih. So switch tekan tutup. So dia buat lampu ni. Dia ambilkan gambar dia. Ni contoh gambar yang asal lah. Ambil pergi tu dia buat. Jadilah lampu. Lampu tidur. Okey, itu contoh daripada anak cikgu lah. Okey. Jadi untuk hari ini nanti ni nilai nanti. Okey. Untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu sediakan satu lakaran lah. Oleh kerana kita berada di dalam, kamu kena buat kerja sendirian. Jadi gunakan buku RBT, buat satu lakaran, reka bentuk. Saya tak kisah reka bentuk apa pun, sebab dalam contohnya ni tema bebas. Buatlah lakaran bebas, satu lakaran. Kamu buat lakaran, kemudian ambil yang terbaik. Maksudnya bukan buat lakaran, pilih satu produk, lakarkan dia dan pilih yang terbaik. Buat dalam proses dia, lakaran 1, lakaran 2, lakaran yang dipilih. Dalam buku RBT kamu, aktiviti buku latihan RBT. Yang dah siap, kalau boleh ambil gambar, send personal kat cikgu. Cikgu akan tengok nanti. Tulis nama, ambil gambar aja, snap gambar lakaran tersebut dan send dekat WhatsApp cikgu. Tulis nama kamu kat bawah supaya cikgu tahu. Okey? Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu membina, buat lakaran, menjana idea
melakarkan reka bentuk, ya. Buat satu produk reka bentuk yang kamu pilih. Kalau kamu nak ikut contoh buku teks ni pun boleh. Kalau boleh, cubalah produk lain yang mana kamu idea yang kamu ada di rumah. Cuba bincanglah. Kalau tak ada kawan pun bincang dengan keluarga. Buatlah satu lakaran produk lakar yang dipilih. Tak payah susah-susah. Buat lakar biasa saja. Tak color lagi pun tak apa. Kemudian snap. Buat dalam buku RBT, buku tulis RBT, snap dan WhatsApp pada cikgu secara personal. Pastikan kamu tulis nama di bawah. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini, supaya kamu dapat siapkanlah latihan dan bertemu kita insya-Allah pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.